Kalau kita tengok dalam kertas 2. Kertas 2 kita ada 2 respon. Satu respon terhad. Respon terhad ni apa? Soalan struktur. Satu lagi kita panggil respon apa? Apa dia respon kebat? Respon terbuka. Jadi kalau ini pun awak tak faham, patutlah gagal. So kita kena faham 2. Respon terhad, respon terbuka. Dalam respon terbuka, kita ada soalan 3, betul? A, kalau tak, awak ada buku rujukan, awak tengok. Kita ada soalan, dia ada 3 caraian, A, B, C. Betul? Baik. Kalau awak tengok soalan peperiksaan kita, A ini ialah fakta. Betul? B fakta. Dan C ini ialah kebat. Kebat. Ini biasa. Amat jarang-jarang kita jumpa soalan B kebat. Jarang. Tapi tidak mustahil. Baik. Ini ada 3 ceraian. Nombor 2, ceraian A dengan B. Dia dah bagi tahu dah. Bila awak periksa esok, A dengan B ini ialah fakta. Maksudnya, pelajar tak boleh bagi pada pandangan saya. Pendapat awak tak boleh. Nanti saya tunjuk soalan ni. Sebab ini jawapan dalam buku teks sahaja. Bukan di luar konteks buku teks. Tetapi kalau C, nampak ni. Bagi ceraian C, daripada 5 soalan esei. 5 esei, ada 2 soalan. 2 soalan daripada 5. Kalau pelajar jumpa, eloklah jawab. Saya memang galakkan 100% jawab. Kenapa? Pelajar tentu tanya, kenapa jawab? Saya tak nak jawab. Kan? Ada pelajar saya tak nak jawab. Kalau tak jawab, rugi. Sebab, nampak sini dia kata apa? Cuba baca tu. Dia kata apa? Jawapan sebahagian daripada bahan rangsangan. Ada jawapan di situ. Dekat kenyataan yang dia bagi itu, pelajar baca, ada jawapan dan kita boleh dapat markah. Berbanding 3 lagi. Tengok. Cuba jawab. Tak betul? Baik. Dan kalau kita tengok 3 lagi, ini 2 Ini 2 soalan. 3 lagi adalah kebat macam biasalah. Macam yang awak jawab-jawab dalam peperiksaan percubaan kita kan. Jadi tindakan segera pelajar, bila kita jumpa soalan, contoh soalan macam ini bab berapa ni agak-agak ni? Cuba awak tengok buku teks. Ni bab berapa? Bab 1. Tengok. Ni dah nak periksa ni. Tengok betul-betul. Pembentukan Malaysia. Cabaran dalaman. Bab? Tengok. Bab 5 lah. Bab 6 lah. Mana satu kita ni? Bab 6 tingkatan 5. Okey, tengok. Soalan A. Okey, soalan ceraian A. Soalan ceraian B. Ini ialah fakta, betul? Tapi macam mana soalan ini ditinggikan? Tingginya cikgu. Susahnya saya nak jawab. Tak susah. Kita dah faham, kita dah tahu. Bila kita jumpa soalan macam ini, tengok, pertama sekali tengok markah. 6. Dia minta 3 cabaran. Dalam buku teks ada berapa cabaran? Udah. Ada berapa cabaran? Cabaran ni sama masuk dengan apa? Halangan. Lagi? Cabaran, halangan lagi? Rintangan, masalah. Ini sama lah. Jelaskan. Kalau jumpa jelaskan. Kalau boleh, jawapan kita ada fakta, huraian dan contoh. Kalau bukan semua jawapan ada contoh, tetapi kebanyakan jawapan dia ada fakta dan
huraian. Okey. Sebab dia nak 6. Dia nak 3. 3 fakta awak bagi, dapat 3 markah. Apa lagi nak dapat 3 lagi? Huraian lah. Secara logik pun kita dah tahu kan? Okey, cuba tengok dekat buku teks awak, apa cabaran dia? Cabaran yang pertama apa dia? Cabaran dari segi pembangunan ekonomi. Pelajar terus letak dekat mindset pula. Minda kita ekonomi. Awak ada je ekonomi 1 markah dah. Oh, 1 markah. Apa maksud ekonomi ni? Mungkin pembangunan tak seimbang antara Semenanjung dengan Sabah dan 2 markah. Senang benar dapat markah. Senang lah sebab ada buku teks. Cuba hari periksa, tak ada buku teks. Kau macam mana? Ini fakta. Habis. Next, cabaran yang kedua. Cabaran dari segi apa? Politik. Oh, yang ini panjang. Yang ini pun sebenarnya kalau kita nak bagi 6 markah, memang full 6 kita dapat, betul? Tapi sebab dia nak 3, ini kita boleh bagi. Cabaran dari segi parti politik di Sarawak. Tengok dekat buku teks. Cuba baca tengok. Oh, ini ada yang tak puas hati, dia naik jadi ketua menteri. Siapa dia? Ini kita kena ada 5W tu lah. Apa 5W yang biasa kita guna untuk mencari jawapan? W apa? U lagi? Baru satu. Siapa? Lagi? Why? Mengapa? Lagi? Where? Ada tak where? Ada jawapan awak tu where? Di mana ada? Sebab di Sarawak kan? When? Ada tak? Bila? Ada tak bila? Ada. Jadi kalau kita ada 5W ni, kita dapatlah jawapan. Okey, ekonomi sudah, politik. Satu lagi? Ialah perpaduan. Perpaduan ni sosial lah. Baik. Kalau kita ini juga antara soalan yang hot. Baik. Jadi kita anggaplah kita dapat jawapan. Okey. Sekarang kita dah tahu masalah. Dapat 6 markah. Sekarang soalan kedua, dia minta kita jelaskan, terangkan usaha. Apa kerajaan buat? Takkan duduk goyang kaki je. Mesti ada cara dia untuk mengatasi cabaran tersebut. Apa kerajaan buat? Yang pertama, dia nak 6 markah lah cikgu. Ini pun sama. Kalau boleh, jawapan kita fakta huraian. Contoh, kalau tak ada fakta huraian. Fakta huraian ni tak semesti fakta huraian. Mungkin fakta huraian. Ni banyak huraian kan? Macam sebab politik tadi banyak huraian. Tak ada masalah. Okey, apa kerajaan buat? Dia mesti ada jawapan dalam buku teks. Apa salah satu jawapan yang kerajaan nak atasi benda ni? Saya tak jumpa lah cikgu. Tak jumpa? Apa pelajar buat? Bulat lah. Tak tahu. Baik. Katalah tak tahulah cikgu, saya pening kepala. Di sini kita yakin kita dapat minimum 4 lah. Tetapi ceraian C ini dia akan bantu pelajar. Ini soalan awak akan dapat dalam SPM nanti. Bentuknya macam ini. Panjangnya. Memang panjang. Ini menggantikan kertas 3. Yang mana dekat sini ada jawapan. Baik, kita tengok soalan. Dia nak ialah huraikan kesan kepada negara dan bangsa Malaysia jika pemisahan tidak dilakukan. Baik, tolong baca sekejap. Apakah yang kita nak ambil? Daripada mula kita nak baca sampai habis, tindakan kita ialah kita perlu ada 5M yang selalu saya sebut. Apa dia? M yang pertama, kita kena baca. Untuk jawab ceraian C ni, kalau tak baca memang tak boleh. Lepas kita baca, kita kena apa?
Menggaris. Kita nak cari jawapan di sini. Sekarang awak tengok Yang ketiga, barulah kita merangka. Ini macam jawab BM juga kan? Ada bahan kan? Ada bahan rangsangan kan? Merangka. Daripada jawapan tadi kita nak rangka dan kita nak olah, nak jawab. Tak boleh tulis biji-biji. Kalau sebiji baik awak potong kertas tu tampil je. Tampil dengan gam. Jawapan caraian C. Kan? Dan barulah kita menjawab. Step ini baru kita jawab. Dan kita okey, mana antara kesan kita nampak dekat ini? Cuba awak tengok. Siapa boleh bagi respon? Kalau Singapura tak keluar Malaysia, mana? Awak jumpa di mana tu? Saya suruh tengok di sini. Itu satu lagi kita ni. Bila saya kata tengok di sini, awak jawab berkat tangan awak. Kita cari sini dulu. Sini ada jawapan ni. Yalah, kesan. Soalannya kesan. Mungkin kesan dari segi ekonomi, kesan dari segi politik, kesan dari segi sosial. Apa yang pertama kita nampak? Itu bukan. Kesan kepada mana? Dia berkaitan dengan hak keistimewaan, betul? Sebab kita bukan lagi masyarakat majoriti. Kita dah ada orang daripada Singapura. Dah. Macam mana hak keistimewaan kita? Okey, good. Yang kedua, apa lagi yang kita nampak? Perkauman, good. Perkauman, ada tak perkauman kita nampak di sini? Mana kita nak ambil? Okey, di bawah ni ada kan? Set. Perkauman. Tapi ada lagi. Lepas keistimewaan tu ada lagi. Bahasa Melayu. Adakah bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi? Kita dah gabung dah. Singapura ini bahasa Inggeris. Macam mana dengan raja-raja Melayu? Singapura tak ada raja. Baik. Katalah pelajar dapat jawapan ini, barulah kita olah pelajar. Kesan terhadap bangsa Malaysia jika pemeriksaan tidak dilakukan ialah, kita ceritalah, akan berlaku cerita berkaitan dengan raja-raja Melayu di mana nampak ceritalah, awak bagilah huraian. Kalau bahasa Melayu awak ceritalah huraian. Kerana Singapura ini dijadikan sebagai pelabuhan bebas sejak oleh British sejak dia mengambil daripada negeri Selat lagi. Negeri Selat dia ditakbir secara khusus. Sudah tentu kita nampak dari segi bahasa mereka mengutamakan bahasa Inggeris. Ini bentuk dalam peperiksaan. Kalau kita tengok Perak tak sempat buat, tapi ada negeri yang sempat buat. Kita tengok satu negeri pelajar yang buat soalan ini. Kita tengok soalan ini. Kita tengok di sini. Negeri mana tu? Ini tengok. Kita tengok. Ini negeri Pahang. Kalau pelajar nak tengok, tolong tengok soalan Pahang. Sabar dia. Geli-geli. Tolong tengok soalan Pahang. Kenapa saya kata soalan Pahang itu dia perlu kita berikan perhatian? Sebab soalan Pahang satu-satunya soalan negeri yang ada apa yang kita panggil ceraian C. Yang lain tak ada. Cuba tengok soalan Perak, mana ada? Soalan Perak tak ada. Soalan negeri-negeri lain pun tak ada. Jadi sukar kita nak tengok di situ kan. Jadi kita tengok soalan negeri Pahang. Dia bagi panjang pelajar. Kalau pelajar nampak di sini, ini kenyataan dia. Soalannya ialah, saya dah garislah soalan. Sebagai warga negara yang bertanggungjawab, bagaimana anda mempertahankan kemerdekaan? Dia nak di sini 8 markah pelajar. 8 markah. Macam mana kita mempertahankan kemerdekaan? Ada tak jawapan awak nampak di sini?
Macam mana kita nak pertahankan kemerdekaan negara kita? Ini bab 10 tingkatan 4. Kita ada? Tak apa, kuat sikit tak dengar. Cari di sini dulu, cari dekat petikan dulu. Baru kita cari luar petikan. Kalau tak ada, baru kita cari luar petikan. Mana? Mana? Perenggan mana tu? Perenggan 2. Ni. Anak muda perlu ada semangat cintakan negara. Itu fakta. Ini ialah fakta awak. Katakan ini fakta awak. Ada tak huraian boleh ambil? Mungkin awak boleh ambil. Di mana kalau kita ada perasaan semangat cintakan negara, mungkin awak kata awak akan menyertai pasukan keselamatan. Betul? Bagi contoh. Contohnya apa? Jangan kata jaga. Jaga bukan pasukan keselamatan. Contohnya jaga. Dah. Situ. Itu lain. Di uniform juga, tapi bukan keselamatan. Contohnya askar, polis, kan? Cikgu boleh tak saya bagi pegawai penjara? Uniform juga. Bukan, tak kena lah kan? Dapat 3. Ada lagi. Sebab di sini kalau pelajar nampak dia guna perkataan dan kan? Bila dan, maksud dia link dengan jawapan kita jawab tadi. Anak-anak muda ini akan apa? Barulah kita akan sanggup berkorban demi negara tercinta. Dah ada 2 dah. Ada lagi? Perenggan pertama tak ada ke? Kita kena ambil iktibar peristiwa yang lepas. Ada bagi huraian tu. Siap ada bagi huraian lagi. Ada lagi? Untuk nampak? Mengukuhkan perpaduan. Baik. Markah 8 pelajar. Kalau kita tengok, banyaknya cikgu. Dah ada 4. 4 markah dah ada. Jadi kita dapat, kita garis. Ada tak lagi kita baca? Ada tak lagi perenggan kelima? Nampak? Dia semua cerita tentang anggota keselamatan. Jadi link lah dengan jawapan awak. Katalah 4 saja awak dapat. Tak apalah. Daripada kita jawab soalan kebal, yang langsung kita tak ada markah. Ini bab 10. Ada satu lagi saya bagi tahu. Tadi 2 kan? Ini soalan 5. Tak ada. Soalan 6. Satu lagi soalan ni ambil tingkatan 5. Cerensi. Okey. Ini DEB. Bab 8 tingkatan 5. Buka sekejap tengok DEB. Baik. Apa soalan dia? Apa soalan dia? Dia kata apa? Apakah yang anda jelaskan? Apakah yang anda apakah yang dapat anda jelaskan berkenaan? Dia nak tentang pelaksanaan DEB. Tajuk kita pelaksanaan. Okey. Bagaimana keadaan negara? Ini soalan dia. Sekiranya dia nak keadaan negara, sekiranya jurang ekonomi antara kaum ini tidak diatasi. Apa kesan dia? Okey, ada tak jawapan di sini? Sekurang-kurangnya ada, 1 atau 2 mesti ada. Mungkin dia kontra daripada jawapan tu. Dia nak apa tadi soalan? Jurang ekonomi. Dia nak bagaimana keadaan negara kita kalau kita masih ada jurang ekonomi yang jauh di antara kaum-kaum. Ada tak di sini? Kalau kita nampak di sini dia kata pengagihan ekonomi perlu dilakukan adil, betul kan? Okey, adil. Betul kita garis kan? Jadi kalau kontra jawapan ini, kalau tidak diatasi apa jadi? Ekonomi tidak adil, tak stabil. Dia mesti kontra. Ekonomi tak stabil, apa lagi kita nampak? Bagaimana keadaan negara kalau tak diatasi? Kita tengok lagi. Macam mana pula dengan ni? Kita nampak meminggirkan. Sebab kita kena baca dan faham, bukan ambil.
tanpa meminggirkan kaum lain. Maksudnya, banyak kaum-kaum lain akan terpinggir. Tengok, baca lagi. Membasmi kemiskinan tidak berjaya diatasi. Ini kontra, kita tengok lagi. Jadi apa kita nampak? Kalau kita buat tak berjaya lagi, apa kita nampak? Sebab tu kita nampak banyak sini kan, sosio. Daripada jawapan-jawapan ini, pelajar, inilah yang akan mati. Cuba kita tengok soalan Pahang ni. Kalau dapatlah soalan macam ini, adakah awak yakin awak boleh jawab? Soalan 1, bab 1 tingkatan 4. Ini antara bab yang saya rasa paling banyak disoal, paling popular dalam tingkatan 4. Pentadbiran dan undang-undang. 1. Okey. Kedua, ini adalah bab 6. Komunis kebanyakannya ditanya tentang langkah mengatasi ancaman komunis. Okey. Bab 5, tingkatan 5. Demokrasi berparlimen. Ini bab 3, tingkatan 5. Tingkatan 5, bab yang paling banyak disoal, bab 1, bab 3. 2 bab ini awak jangan tinggal. Tingkatan 4, percubaan paling banyak ialah bab 1, bab 3. Sama. Nanti kita tengok. Yang lain-lain tu pelajar boleh tengok lah. Jadi harapan saya, bila kita dah